Banjir yang melanda 5 daerah di negeri di bawah Bayu kini menunjukkan tren penurunan selepas satu pusat pemindahan sementara ditutup. Perinciannya terus bersama Redwin Robin. Silakan Redwin. Baik Zahir, kita mulakan dengan perkembangan banjir. Hanya 5 daerah kini dilanda banjir selepas pusat pemindahan sementara PPS Dewan Kampung Belaban Jaya di Beluran ditutup 10 pagi tadi. Ini menjadikan jumlah penduduk yang ditempatkan di 29 PPS seramai 3,347 orang. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, pecahan penduduk terjejas 2,668 di Kota Marudu, Pitas 319, Telupit 216, Daerah Kecil Paitan 99 dan Sandakan 45. 13 laporan tanah runtuh turut diterima melibatkan 7 daerah di Sandakan, Kinabatangan, Pitas, Beluran, Ranau, Tambunan dan Kota Marudu. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB diminta melaporkan kesan kerosakan akibat banjir bagi tujuan baik pulih kediaman penduduk, harta benda serta kemudahan infrastruktur yang terjejas bencana di Sabah. Kita telah meninjau dan juga telah mendengar taklimat dari pegawai-pegawai daerah Kota Marudu dan juga Pitas, tinjauan dan juga taklimat yang telah diberikan. Memang kedua-dua daerah ini telah mengalami banyak kerosakan. Kerajaan telah memberi bantuan terus kepada mereka yang terlibat, terutama mereka yang dipindah ke pusat-pusat pemindahan sementara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor menyatakan demikian ketika lawatannya ke kawasan banjir di Pitas dan Kota Marudu. Dalam pada itu, mengulas mengenai projek tempatan banjir di negeri ini, Datuk Haji J. menegaskan kerajaan serius terhadap projek ini bagaimanapun ia memerlukan kajian terperinci kerana melibatkan kos yang besar. Dalam lawatan ini, Datuk Haji J. turut menyerahkan bantuan wang ehsan dan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir. Ketika ini, kerajaan persekutuan menyediakan peruntukan bagi membantu mangsa banjir, antaranya bantuan wang ehsan RM1,000, RM5,000 membaiki kerosakan rumah selain bantuan kewangan lain merangkumi pembelian barang keperluan asas serta membaiki kerosakan kenderaan. Usaha dan langkah kerajaan negeri untuk mengurangkan impak banjir di Sabah disambut baik rakyat termasuk pemimpin. Antara projek dirancang ialah tebatan banjir dan pelebaran sungai. Baik, untuk perinciannya kita langsung bersama dengan Sarifah Munazrah Sarif. Baik Redwin, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Ketika ini saya berada di pusat pemindahan sementara Dewan Kota Marudu dan hari ini bersama dengan saya iaitu Yang Berhormat Datuk Wetrum Bahanda, merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri N6 Bandau yang juga merangkap pembantu menteri kepada Ketua Menteri. Baik, selamat petang Datuk. Ya, selamat petang. Baik Datuk, mungkin boleh ulas sedikitlah mengenai saranan dan juga tindakan pantas kerajaan yang telah pun mengumumkan untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan yang mampan bagi mengelakkan impak banjir sekiranya ada banjir lagi. Iya, sesuai dengan saranan yang Hormat Kota Menteri tadi dan juga perancangan jangka panjang peringkat daerah yang kita telah bincang di peringkat Jawatankuasa daerah, bahwa untuk jangka masa panjang kita mestilah sekurang-kurangnya mengurangkan kesan banjir ini, dan masalah utama ini adalah karena sungai-sungai kita telah cetek. Dan antara usaha kita adalah untuk mendalamkan sungai-sungai yang terlibat ini. Jadi ini yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi, selain daripada pembesaran dan juga pembersihan sungai-sungai yang lain. Dan Datuk, sepanjang banjir di daerah Kota Marudu ini secara keseluruhan bagaimana Datuk melihat proses mencari dan menyelamat mangsa-mangsa banjir? Alhamdulillah, Jawatankuasa daerah yang dipromosikan, Jawatankuasa bencana daerah yang dipromosikan oleh yang berbagai tuan dio kita, saya amat berpuas hati karena daripada hari yang pertama kita bersama-sama dengan mereka untuk membuat ataupun memindahkan mangsa-mangsa banjir ini ke pusat-pusat pemindahan, dan kita telah berjaya memindahkan mana-mana mangsa yang ditanggami oleh air.
Dan harapan Datuk lah kepada masyarakat di daerah Kota Marudu ini, khususnya saya pasti cabaran pasca banjir selepas ini adalah memindahkan mereka ke rumah masing-masing. Ya. Okey, selepas banjir ini, usaha pertama kita adalah memastikan mereka selamat di tempat masing-masing. Selain dari itu juga keperluan-keperluan asas mereka, seperti makanan dan juga selain dari itu kerusakan-kerusakan. Seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat tadi, bantuan untuk kerusakan rumah dan juga prasarana yang lain, fasilitas seperti jalan raya, itu semua termasuk dalam perancangan kerajaan negeri. Tinggal saja kita akan gembling tenaga bersama dengan Dio untuk menyiapkan laporan. Ya. Jadi ini adalah antara usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan negeri. Baik, terima kasih Datuk. Baik, saudara, itu dia kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Wetrum Bahanda Adun N6 Bandau, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri. Jadi saya kira itu sahaja perkongsian dari daerah Kota Marudu. Kita kembali bersama dengan Redwin di Berita Wilayah. Silakan Redwin. Baik, terima kasih untuk laporannya, Sarifah. Bagi penduduk terjejas banjir di Kota Marudu dan Pitas, sememangnya menyambut baik bantuan yang disalurkan Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang disifatkan bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia. Dalam pada itu, masing-masing juga menzahirkan berpuas hati dengan kebajikan di PPS. Rasa bangga, happy, dengan senang hati lah. Oh, itu langsung tidak kekurangan, semua lengkap. Kalau soal yang keperluan tuh, soal makanan, semua cukup juga. Ada sarapan, lepas itu ada makan tengah hari, ada sarapan petang lagi sikit-sikit, dengan ada makan malam. Setakat ini, Kota Marudu mencatat 2,668 penduduk terjejas ditempatkan di 14 PPS, manakala 319 penduduk lagi ditempatkan di 4 PPS di Pitas. Bagi memastikan liputan banjir di negeri Sabah dilaksanakan secara menyeluruh, kru RTM bukan saja mengadakan buat liputan di daratan tetapi juga melalui udara bagi mengenal pasti kawasan-kawasan yang terjejas banjir untuk memudahkan kami membuat liputan berita dan disalurkan kepada masyarakat di sekitar negeri Sabah di mana sahaja berada dengan bencana banjir yang berlaku di negeri ini. Salih Jikri untuk Berita RTM. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah sentiasa memantau mengenai kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya, khususnya membabitkan projek PAN Borneo. Antara yang menjadi kemestian adalah meneliti laporan penyelenggaraan jalan raya bagi setiap mesyuarat di bawah konsesi JKR. Pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah Datuk Insinyur Haji Ali Ahmad Hamid menjelaskan setiap kontraktor di bawah konsesi lantikan JKR perlu menyiapkan dan menghantar laporan kerana menjadi isu kritikal yang sering dibangkitkan terutama di kawasan cenderung berlaku kemalangan. Mesyuarat bulanan, maintenance meeting. Every maintenance meeting tu menjadi agenda nombor 1. Adakah senggaraan dibuat? Apakah signboard telah dipasang dan sebagainya, ini menjadi agenda nombor 1. Lepas tu baru progress meeting. So saya telah make it mandatory. Datuk Ali Ahmad juga meminta pengguna jalan raya agar sentiasa peka dengan papan tanda yang dipasang di sepanjang jalan terutama di kawasan terlibat penyelenggaraan. Beliau juga meminta orang ramai untuk mendapatkan maklumat sahih di laman sesawang rasmi atau Facebook rasmi JKR Sabah. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Terus setia bersama kami dalam Berita Wilayah. Kembali kepada Sahih di Angka 10. Sahih.